Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, saya berpesan di saya juga tuan-tuan, akhwat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baiklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa yang semuliakan tuan ahli tuan hijaukan kuasa masjid dan tuan pegawai masjid, semua tuan hadirin mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, walaupun dalam suasana boleh jadi ketakutan dengan COVID-19. Pasal dia sebenarnya bila untuk solat berjemaah ni tak perlu takutlah perkara tersebut kan. Kita mari masjid ni tempat yang paling selamat, tempat yang paling aman dan tempat yang paling selamat. Benarlah kita disuruh untuk ikhtiar supaya terhindar daripada penyakit tersebutlah, virus tersebut. Jadi kita tidak perlu takut, teramat sangat takut, pasal ia adalah datang daripada Allah. Kerana kita ni pun datang daripada Allah dan nanti kembali kepada Allah. Cuma beberapa langkah yang diajar kepada kita tu kita kena ikutlah. Cuma tempat kita ni tak bagi lagi arahan untuk tidak wajib solat Jumaat. Macam kemarin tak ada lagi tak ada lagi arahan tidak wajib solat maghrib pula. Solat Jumaat maghrib itu solat Jumaat. Maksud bila tidak wajib solat Jumaat, tak ada Jumaat, ganti tukar mana solat zuhur. Tak ada solat Jumaat ni, solat zuhur di rumah masing-masing. Kita ada lagi. Tapi yang mendahului itu yang lebih pelik. Mereka ada sembahyang Jumaat lah kemarin. Tak apalah, pasal bila keluar arahan pun demikian. Kita kalau kira keluar arahan tu tidak wajib solat Jumaat tu, solat zuhur di rumah masing-masing, maka kita kena akut. Kerana arahan tu keluar daripada ketua agama, Tuanku Sultan. Kalau boleh tu Sultan boleh keluar arahan tu, akutlah. Baik.
Jadi kerana virus itu disebut sebagai pandemik lah, kerana menular ke seluruh dunia dan dia punya menular tadi ini mudah. Kita pun takut kalau kata takut sungguh takut ni. Nak isi minyak pun takut, nak pegang. Satu saya kata sebelum ni kawan pegang tu ada virus tak pasal dekat. Kerana difahamkan berapa jam, 9 jam dia hidup. Waktu berpindah-pindah tu. Baik. Jadi demikianlah, kerana kita tidaklah perlu gelisah takut sangat, kerana ia datang daripada Allah sebagai ujian dan juga bala daripada Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai menggambarkan bahawa kita berada di akhir hidangan. Penyakit ini antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekat dengan kiamat. Baik. Dan kita diajar, walaupun kita takut, kita diajar dengan doa, diajar dengan zikir. Ya, umpamanya doa dibaca di awal mukadimah tadi, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah dari penyakit sokok, penyakit gila, penyakit kusta dan juga sayyi'il asqam, penyakit yang buruk. Penyakit yang buruk ni maksud semualah membawa mudarat kepada manusia. Selain daripada zikir-zikir yang disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai langkah untuk menjauhkan diri atau menghindarkan diri daripada mudarat. Umpamanya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. 3 marat, 3 kali pagi, kemudian 3 kali petang. Dan selain itu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini antara waktu lafaz doa atau zikir, mohon kepada Allah agar dijauhkan daripada segala keburukan mudarat yang berlaku kepada manusia. Baik, jadi kita sambung bacaan dari subjek Al-Quran Karim dan juga tafsir dari ayat yang kita baca, iaitu pada muka surat yang ke-144. Minggu lepas kita tangguh pasal Ibu Dalwan kata jemaah nak pergi ke ayat merah. Ustaz Haslim boleh. Tapi kita tengok lepas maghrib tengok tak ramai juga pun. Tapi kita tangguh dah nak buat pun tak sure. Walaupun jemaah itu disediakan. Biasa kita sebut ditangguhkan, masa asar kita sebut ditangguh. Lepas maghrib tengok ramai lagi. Tak buat pun tak sure buat. Biasa kita tangguh. Jadi hak malam ni pun tak pasal balik kampung ni. Saya tu ingat ada satu akad nikah, muju dah balik esok lepas subuh, petang tadi dia mai beritahu kata esok muju kalau balik lah, kesian tak boleh nak akad nikah minggu depan pula. Jadi malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-144 ayat 125 suratul An'am juzuk yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca ayat 125 hingga 131, 7 ayat dari suratul An'am. Jadi setelah itu kita tengok kepahaman dari ayat tersebut. Didahului ayat yang ke-125. Ayat ini menjelaskan bahawa hidayah itu milik Allah. Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ini siapa-siapa yang Allah berkehendak nak menghidayahkan kepadanya, nak beri hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil-Islam, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Jadi orang yang Allah berkehendak nak beri hidayah kepadanya, maka Allah akan buka dadanya, yashrah sadrahu. Allah akan buka dadanya, Allah isi dada dia sehingga dia itu tertarik kepada Islam dan menerima Islam. Ini hidayah daripada kufur kepada iman. Seseorang yang kafir kemudian Allah beri hidayah, maka dia masuk Islam dengan berbagai jalan yang Allah kehendak, yang disebut yashrah sadrahu lil Islam. Bagaimana ada orang yang dia masuk Islam dengan mendengar azan. Dia dengar azan, dia rasa tenang, kemudian mengalir air mata. Lepas itu seronok sehingga akhirnya dia masuk Islam dengan cara Allah Sayyidina Muhammad dengan azan. Ada orang masuk Islam dengan mimpi, kemudian melihat kebenaran Allah beri jalan. Yang disebut yashrah sadrahu lil Islam, Allah buka pintu hati dia. Maka pelbagai cara, bila mana Allah berkehendak, maka segala yang Allah kehendak itu pastinya akan berlaku. Dan yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini dengan kehendak Allah, yang disebut dalam surah Al-Anfal. Tak masuk lagi. Jadi kita akan bertemu dengan surah Al-Anfal, surah yang cerita tentang ghanimah atau rampasan perang dalam perang Badar. Dan dalam surah tersebut banyak cerita perang Badar, cerita berkait dengan perang Badar. Itulah ayat yang ke-17 surah Al-Anfal. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan tidaklah kamu yang membunuh dalam perang hukum. Semua disebutlah ayat ini perang Badar. Tidaklah kamu membunuh
dalam perang ni kan membunuh, berbunuh-bunuhan. Pasal nak perang lah. Ni main pedang. Dulu pedang, hari ni tak main pedang, main Michigan, bom dan sebagainya. Jadi dalam perang tadi tu ada yang terbunuh, yang kalah tu biasanya terbunuh dan kalau ramai terbunuh kalah lah. Jadi dalam membunuh ni, hak kena bunuh, hak terbunuh ni Allah falam tabu, walakin Allah yang membunuh. Pasal nak jadi bunuh itu, nak jadi boleh kalau kata pancung kepala, putus kepala itu, atau tiga pedang yang kita sebut pasal kurang badak ni, bodoh, ataupun lebih. Jadi kerana Allah berkehendak nak kena, kalau kata lebih kena, tuju benar. Kalau kata ada orang yang kalau senapang pistol, dia panggil apa? Penembak tempat, sniper. Kira dia tembak ni, orang lari, tembak boleh kena. Kita kalau duduk keras situ pun boleh kena lagi, lari lagi ya. Sniper ni dia dalam dia lari tu boleh kena. Tu kira patah, penembak tempat. Kerana Allah berkehendak nak bagi kena tepat selain daripada dengan latihan kan. Kerana dalam kehidupan kita ni tidak lagi daripada dia panggil sebab musabab. Seorang tu mahir kira kata dalam mana tepat mana dia, kerana mahir dia, kerana latihan dan juga ada kemahiran pada dia. Ada orang latihan tu latih tak dapat apa pasal tak ada kemahiran. Dia memang tepat. Dia memang kira cuma berlatih bagi betul-betul kena tepat. Baik. Kena semuanya adalah dengan kehendak Allah. Allah berkehendak bagi. Kalau banyak kena tidak ada. Kerana Allah berkehendak. Jadi dengan kehendak Allah itulah ayat tersebut. Walakin Allah qadarahu. Allah yang membunuh. Kita hanya jalan saja yang sebut sebab kepada kematian orang. Allah yang membunuh. Kalau Allah berkehendak tidak kena, bunuh dia. Mati dah, nak mati ya. Kita rejam lebih tak kena. Bukan kena dah, kena pergi ke tempat lain. Mati dah orang tu, tak mati. Jadi kerana Allah berkehendak dan Allah berkehendak bagi tepat kena di dada, tusuk di dada. Allah berkehendak dia libat kena tepat dia. Kalau Allah berkehendak tidak kena, dia dapat apa? Tahan tu kan. Tahan tu. Maka tak kena. Jadi semuanya dengan kehendak Allah. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Allah yang membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita id ramaita. Dan tidaklah kamu yang merejam, membalik, melempar, melontar. Id ramaita ketika itu, ketika merejam, membalik. Walakin Allah rama, kan tetapi Allah. Sebab itu kita orang yang beriman, walaupun kita kata kerana kemahiran kita, kerana latihan kita, kita jadi mahir. Bila panah lah, tembok lah, jadi tepat-tepat. Memang kita tembok tepat-tepat. Jadi kita tak boleh mendami dada bahawa aku ni lagu mana pun boleh tembok tepat. Pasal ni ayat dia. Nak bagi tepat tu kerana Allah. Boleh jadi kalau Allah berkehendak nak tak tepat, boleh jadi. Cuma kerana kemahiran yang ada pada kita disebabkan latihan, maka kebanyakannya tepat. Kebanyakannya tepat pasal tadi, sebab tadi. Dan boleh jadi dia kerana Allah berkehendak tidak tepat, tidak tepatlah. Jadi segala yang berlaku dalam kehidupan ini semuanya dengan kehendak Allah. Virus COVID-19 pun dengan kehendak Allah. Kita lari bagaimanapun, kalau Allah berkehendak nak bagi kena juga. Kita duk jaga betul dah. Sanitizer sebelum bayar putih belakang. Kena hak basuh hak tangan tu kan. Memang masuk mana kita masuk. Kita takut mari masjid, takut cakit. Tapi kita pergi pasar boleh pula. Pasar raya, Tesco. Kita pergi boleh
center kan. Boleh pula mari masjid takut. Patut mari masjid ni ke takut. Cuma tak apalah kalau kita sebut tadi kan. Karena mari arahan tidak wajib, maka hukum dia pasal kita aku kepada arahan daripada ketua agama. Di negeri-negeri, ketua agama negeri-negeri adalah Sultan Raja. Ketua agama Malaysia agung. Baik, jadi kita aku. Cuma kalau dari Menteri Agama masih lagi tidak meletakkan tidak wajib, cuma beberapa pandangan agar tentang khutbah dipendekkan. Kemudian cadangan untuk meletakkan hand sanitizer di masjid supaya orang masuk boleh masuk. Cuma itu arahan umum lah. Itu cadangan saja, bukan arahan. Dan kita di Kedah pun tak ada bagi arahan lagi lah untuk hand sanitizer itu. Ya, kalau macam tu. Kemarin saya di Masjid Sungai Seluang tak ada juga lah hand sanitizer. Kemudian malam kuliah semalam di Masjid Keladi tak ada lah. Kita pun tak ada juga lah. Mereka bagi arahan suruh menyediakan. Cuma boleh jadi kalau kita sebagai langkah lah, kita ambil langkah ke depan, kita nak sediakan dia adalah jalan yang terbaik lah. Baik. Jadi man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka hidayah itu datang daripada Allah. Maka Allah berkehendak nak beri hidayah kepada si A, walaupun si A itu sebelum ini bermusuh dengan Islam. Musuh sungguh-sungguh. Ya, sebagai contohlah kalau kita baca sejarah sirah, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum daripada Islam ini bermusuh sungguh dengan Nabi SAW sehingga nak bunuh Nabi. Sehingga dia kata memang dah tekad hasrat dan serat bertekad bunuh. Dia dah tunggang kuda nak pergi cari Nabi, nak bunuh Nabi. Maka dihalang ketika dalam perjalanan, maka diceritakan bahawa sebelum nak pergi bunuh Nabi ni dulu ada bahawa dia ni dah masuk Islam, iaitu Fatimah. Maka dia dengar tersentak, maka tak jadi dia nak pergi kepada Nabi, nak bunuh Nabi. Maka dia balik pergi bunuh adik dia. Maka benarlah adik dia masuk Islam. Jadi kita nak sebut bahawa kalau walaupun kita melihat dia ni musuh sungguh, tapi kerana Allah berkehendak nak beri hidayah, lagu mana pun dia benci kepada Islam, kerana hidayah itu Allah beri, akhirnya dia akan masuk Islam, melihat kebenaran yang ada dalam Islam. Demikianlah sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah berkehendak nak menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka Allah menjadikan sadrahu dada dia dayiqan sempit, harajan ka'annama yas'adu, seolah-olah dia mendaki naik sempit, sesak seolah-olah dia mendaki naik ke langit. Mana tertutup pintu hati dia menerima Islam. Jadi kita menerima azan insya-Allah. Azan insya-Allah. Allahu Akbar. Allah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول لا حول الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة شرع وعدت إنك لا Kita sambung sikit lagi. Baik, bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak ayyudillahu menyesatkan dia, menjauhkan dia daripada Islam, dia ja'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki naik ke langit. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Jadi begitu, kerana hidayah itu milik Allah. Allah lah yang memberi hidayah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dalam mana Nabi berkehendak, hati Nabi berkehendak agar bapa saudaranya yakni Abu Talib memeluk Islam, maka Allah turunkan ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kau tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu cintai, orang kamu sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tugas Nabi SAW menyampaikan dakwah, membawa berita gembira dan memberikan peringatan azab kepada orang yang kufur, berita gembira kepada orang beriman, dan berita azab kepada berita atau peringatan kepada orang yang kufur akan azab Allah nanti di hari akhirat. Demikianlah itu tugas kepada yang mewarisi tugas para rasul, itulah al-ulama. Hanya memberi, hanya berdakwah, menyampaikan dakwah, menyatakan kebenaran yang ada dalam Islam, ya, memberikan peringatan, menyampaikan berita gembira kepada orang beriman, dan memberikan peringatan kepada orang yang kufur, orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas memberi hidayah adalah tugas Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Itu ayat disebut demikian. Allah sebut wa yurid ayyudillahu, dan bahawa siapa yang Allah berkehendak yudillahu, nak menyesatkan dia, wal iyad billah. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka Allah sempitkan dada dia, sesakkan dada dia seorang dia daki naik ke langit. Mana dia susah nak terima Islam, walaupun dia melihat apa yang ada dalam Islam itu benar, seperti mana musyrikin Quraisy, kepada musyrikin Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana Allah Sayyidina Muhammad melihat akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia malah disebut dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham bahawa mereka ini tertarik dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma secara senyap-senyap ya dengar Nabi baca. Dan mereka ini 3 orang, seorang lagi saya lupa. Dalam pergi ini bukan kata pakat masing-masing, kerana tarikat. Kerana mereka tahu Al-Quran yang Nabi baca itu bukannya yang direka oleh Nabi SAW, kerana gaya bahasanya begitu indah. Jadi mereka pergi ini bukan pakat masing-masing, pergi dengar Nabi baca, pergi dengar itu secara sembunyi-sembunyi lah. Dengan kemudian balik ni baru sumpah.
Depa support juga. Kita dah boleh buat lagu ni, nanti ketahui oleh pengikut kita ni. Habis rancangan kita. Maksudnya rancangan untuk apa, tidak beriman, tidak ikut apa yang Nabi bawa. Maka malam pertama. Malam kedua tu janji tu. Malam kedua kena tarikan pergi. Lepas tu balik tunggu lagi pula. Maka tu janji lagi kita boleh buat lagu ni. Malam ketiga pergi lagi. Cuma daripada malam ketiga ni balik temu mata air ni tak boleh dah. Kalau kita buat ni apa, kalau diketahui oleh masyarakat Arab yang lain habis kita. Jadi lepas kali ketiga tu depa betul-betul berjanji setia. Tu nak sebut apa? Nak sebut Allah Sayyidina Muhammad. Depa ni tahu apa yang Nabi bawa itu. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak kendak beri hidayah, maka akhirnya dia menentang apa yang Nabi bawa, menentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Menjadi musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang Islam, orang yang beriman, senantiasa memohon kepada Allah agar ditetapkan kita dalam iman. Karena hati ini mudah berbolak-balik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami. Tsabbit qulubana ala dinika, atas agama, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepada-Mu. Dan doa-doa yang lain yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, itu antara doa yang diajarkan kepada kita agar dapat kita memelihara iman. Kerana hidayah itu milik Allah, maka kita disuruh untuk menjaga iman dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita dalam iman, amal soleh, taatan kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang benar-benar beriman kepada-Nya. Amin, Allahumma amin. Jadi sekarang itu ayat 125 ya. Ada banyak lagi ayat, tak apalah, asal masih insya-Allah dalam 50 lah. Jadi sekarang itu mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita ambil kepahaman ayat 125 dari suratul An'am, memberikan kepahaman, sebelumnya memberikan keinsafan kepada kita dan memberikan rasa takut kepada kita. Ini patut kita takut. Takut ini lebih lagi, sepatutnya lebih lagi daripada corona, lebih lagi daripada COVID-19. Pasal COVID-19 itu ialah benar, tapi orang ini lebih takut lagi. Pasal dari sudut hidayah, dari sudut iman. Dari sudut iman ini lebih utama, pasal iman ini menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Yang selain itu, maka tak ada apa, hanya dalam kehidupan sebagai ujian. Dan macam-macam lagi ujian yang Allah boleh timpakan, berikan kepada kita, ujian berbagai macam penyakit dan macam-macam lagi yang lain. Jadi demikian, mudah-mudahan Allah SWT Muhammad, kita menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada adab Allah. Walaupun kita dibenarkan untuk takut kepada perkara-perkara yang secara umumnya hati kita takut, dan macam takut kepada COVID-19. Pasal hati itu memang begitu. Takut kepada rimau dalam hutan. Kita masuk hutan tunggu rimau. Takkan suruh ni kita tekan rimau. Takut kepada binatang-binatang buas. Karena takut itu dibolehkan pasal hati itu begitu. Cuma janganlah ketakutan kita kepada makhluk Allah lebih lagi daripada takut kita kepada Khaliq. Karena sepatutnya kita takut kepada Khaliq melebihi daripada takut kita kepada makhluk Allah yang lain. Karena makhluk Allah yang lain ini semua dipegang oleh Allah belaka. Hati-hati makhluk Allah dipegang oleh Allah belaka. Hati rimau, hati singa, adapun wira-wira tadi, semua wira ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimana kita melarikan diri daripada virus ini, kalau Allah berkehendak nak beri kepada kita, maka dia akan sampai melalui jalan macam lain pula. Kita masuk masjid buk yang sanitizer dah, kan? Boleh jadi buk sini, tak boleh. Kedui pula, kita pergi beli, dapatlah. Orang hak tu jual tu kena corona, kena virus, dapat juga.
Mana kita sebut benarlah kita disuruh untuk ikhtiar langkah pencegahan, tapi meletakkan Allah. Lagu mana aku buat lagu pencegahan kalau Allah tidak beri? Janganlah pula bila demikian kita mempermudahkan. Tak apa, tak payah. Tidak pula sedemikian kerana kita disuruh untuk ikhtiar supaya dijauhkan ataupun terhindar daripada mudarat. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan jalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa fil qiyamati syafi'an wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari sitran wa hijaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an wa rfa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dalam surah